Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya. Bersama saya Hizman Huzair dan hari ini kita akan bercakap tentang ini. Apabila microchip ni ada dalam badan, mana mereka dah boleh terima signal daripada 5G. Serta ini. So, let me start. Okay. Okay. Ya, tuan-tuan dan puan ya. Kalau korang nak tahu, ini adalah take yang ketiga sebab nanti dah aku cerita. So, pertama sekali, minta maaf. Tak tahulah patut minta maaf ke tidak, tapi minta maaf. Minggu lepas macam tak ada video. Sebab apa? Sebab saya diberitakan berita buruk lah. Seorang sahabat Hiz, dia sekarang ni tengah koma. So Hiz sebenarnya affected lah emotionally sebenarnya. Sebab Hiz memang tak ada mood nak buat video sebab tengah bersedih. Lepas tu Hiz realise something. Take yang ketiga Hiz buat sebelum ni adalah dalam keadaan yang aku memang betul-betul menangis. Aku memang betul-betul luahkan dekat kamera tau. Sumpah video ni pasal konten lain. Sumpah aku buat research pasal benda lain. Tapi sebab something else happen in my life. So aku rasa aku tengoklah aku edit video ni macam mana, okay? Mungkin dengan cara aku bercakap kat kamera ni aku boleh I can release everything. Sebab I've never actually deal with this emotion. Bolehkah aku unboxing sambil menangis? Sebab aku tak pernah lah jumpa YouTuber unboxing sambil menangis. Sebab aku rasa sebab I've never dealt with my feelings kot. That's why aku susah nak deal with this. Gitulah. Jadi faham kan kenapa Hiz tak boleh nak keluarkan video ni? Sebab it's impossible to edit. Sebab aku tak pernah luahkan perasaan aku. So kawan Hiz tu pendarahan dekat dalam otak. Kita orang patutnya buat meeting Zoom. Dia tak ada. Tiba-tiba dia tak ada. Macam tak pernah pula dia macam tu kan. Ada seorang kawan Hiz tu tak sedap hati. Check on him lah. Lepas tu bila dah sampai dekat rumah dia, so dia sebenarnya dah unconscious selama 1.5 hari. Sebab dia duduk sorang-sorang. Dia duduk sorang-sorang macam Hiz lah. Nasib baik kita orang ada insting lah nak check. Hiz cerita sekarang ni memang macam cerita macam tak sedih ke apa semua. Tapi sebenarnya Hiz dah luahkan dah perasaan Hiz tadi dalam take yang ketiga. Abang Hiz, tunjuklah video yang take yang Abang Hiz sebenarnya nangis tu. Tak payah sibuk. Cukup lah berita-berita yang sedih dalam Malaysia sekarang ni. Dengan PM lah nak tukar berapa juta kali entah. Lepas tu dengan YouTuber buat konten dekat kubur entah. Kat Twitter ada video seorang pakcik tu. Dia cakap Microchip Bluetooth data, mereka boleh pergi kat PPV dan tengok berapa ramai orang dah ada microchip. Apabila microchip ni ada dalam badan, mana mereka dah boleh terima signal daripada 5G. Microwave punya gelombang boleh dihantar pada manusia. Ini saya telah bincang dengan pakar 5G daripada UKM. Mana elektrik boleh jalan, magnetism boleh jalan, mana badan orang yang dah cucuk ni dah jadi macam Bluetooth boleh terima. Lah, pula dah. Dulu kau cakap ini agenda Yahudi. Lepas tu tiba-tiba Freemason. Lepas tu tiba-tiba baru-baru ni aku dengar kalau kau cucuk vaksin tu lagi 30 tahun kau jadi zombie. Kadang-kadang ya jadi rakyat Malaysia ni ya penat. Kan pakcik-pakcik, makcik-makcik especially lah di usia sedemikian rupa, kadang-kadang bila diorang dapat phone baru, login balik Facebook diorang tu, diorang tak gerti, suruh anak. Kadang-kadang diorang nak transfer duit pun, diorang tak berani nak transfer duit pakai online, pakai cash deposit machine yang gerabak tu. Dia suruh anak-anak dia, kau belajarlah sampai Menara Gading. Tiba-tiba waktu nak dapat vaksin, engkau lah yang terpaling teknologi, engkau lah terpaling high-tech, dan engkau lah yang terpaling tahu, lebih pandai daripada anak engkau yang belajar kat universiti, ada masters, ada PhD bagai. Tiba-tiba engkau yang terpaling dekat situ. Ada satu talk ustaz tu lah, ceramah ustaz tu lah, dia dapat soalan tau, macam orang kata vaksin ni adalah agenda Yahudi, agenda Freemason, Illuminati bagai. Aku suka jawapan ustaz tu. Ustaz tu cakap, ni adalah perancangan Freemason. Perancangan awak orang mukmin. Awak ke orang mukmin ni, awak bukan Freemason. Perancangan awak mari ngaji. Tak ngaji pun, tak baca buku Freemason ya. Tak usah tahulah perancangan orang kafir. Mungkin kerja dia siang malam. Kita musolli dia mau ngaji, tak ngaji. Freemason berapa putih dia macam ni.
Ambo kena tahu, ambo tahu dah rahsia dajjal sini sebenarnya sah. Hok dia gini. Yang kita sibukkan agenda orang bukan Islam. Kenapa? Persoalan dia sekarang ni adalah apa agenda orang Islam. Yang anti-vax ni aku perasan perangai diorang ni, diorang fokus kepada masalah dan bukan kepada solusi. Kita bagi diorang solution juga. Ada seorang kawan His tu, keluarga sekarang ni terpecah kepada dua. Yang ambil vaksin dengan yang enggan mengambil vaksin. Tak apalah, kita berserah kepada Allah. Mati tu pasti. Ya, itu semua orang tahu mati tu pasti. Tapi engkau dah ready ke nak mati? Masalahnya kalau ada tawakal, ada cara, ada kaedah, kita bukan tadah je tunggu Allah bagi ubat daripada bulan. Itu aku tak faham tau. Yang macam anti-vax ni acah-acah macam Islamik, tapi tindakan mereka tu tak Islamik langsung. Kau ingat Rasulullah kalau dia macam berdoa je dekat sejadah, minta doa apa semua tu, tak pergi berperang, tak berpindah daripada Mekah ke Madinah. Kau rasa sampai ke Islam tu dekat Malaysia sekarang ni? Lepas tu mulalah macam saya dengar daripada kawan saya punya kawan saya yang juga seorang doktor. Ini saya telah bincang dengan pakar 5G daripada UKM. Lepas tu hujung ayat diorang apa? Wallahualam. Lepas tu macam yang terbaru ni. Lepas 30 tahun jadi zombie. Ya, jadi zombie ya. Akak dengan abang masih lagi tak selamat. Sebab zombie ni ada dua jenis. Satu yang makan badan, makan daging manusia. Satu lagi yang makan otak. Sebab saya dah vaksin 2 dos tau. Kalau saya jadi zombie, makcik-makcik nanti saya kejar saya makan. InsyaAllah saya kenyang lah. Saya akan jadi zombie yang paling gemuk sekali dekat dalam dunia ni ya. Kalau saya zombie yang kedua, yang jenis makan otak, insyaAllah makcik mati, saya pun mati. Sebab saya cari, tangkap makcik, kokak kepala makcik, buka tengkorak, lah tak ada. Nanti adalah tu yang anti-vax datang kat bagi komen kat bawah. Nanti korang check tau. Nanti korang pandai lah gelakkan diorang Jangan nak sombong sangat. Engkau tu tak tahu apa yang berlaku pada masa akan datang. Kau tahu ke apa yang akan berlaku pada masa akan datang? Aku entah aku hidup lagi 30 tahun, tiba-tiba kau dah mati. Kau tahu tak? Zaman dahulu orang mati sebab polio. Pernah dengar polio? Ada dengar polio dekat Malaysia ni merewang-rewang? Tak ada kan? Dik, nanti ada adik-adik yang datang dekat Instagram saya cakap, Abang His, mak bapak saya, ahli keluarga saya semua anti-vax. Alah, kau cakap je macam ni. Aku yakin mereka tak pernah pergi mengerjakan umrah ataupun haji. Sebab nak pergi ke sana kena ambil vaksin. Kena ambil monokokal ke apatah nama vaksin tu. Kalau diorang berkemampuan tapi tak nak pergi hanya kerana vaksin sebab kata agenda Yahudi, agenda Illuminati, kau tanya dia, kau ni bertuhankan apa? Kau bertuhankan Illuminati ke bertuhankan Allah? Hidup ni kadang-kadang tak boleh bagi manfaat kepada orang. Jangan memudaratkan. Tak percaya kepada vaksin, dia menyampaikan tau. Dia macam, aku tak percaya vaksin. Aku peduli apa kau tak percaya pada vaksin? Kau jangan dekat dengan manusia, kau hidup dalam pulau kau sendiri, lepas tu kau infect masing-masing kat situ. Elok. And semua kita sediakan satu pulau. Tak apalah, kita buktikanlah teori siapa yang betul. Kalau lepas 10 tahun aku jadi zombie, diorang boleh patah balik. Nanti kau nampaklah aku jadi zombie sambil jadi YouTuber. Mukbang otak. Saya bukan pakar, saya tidak ada background in psychology, saya tidak ada background in psychiatry. Apa yang saya sampaikan dekat sini adalah berdasarkan pengalaman peribadi saja. Okey, sekarang ni kita berada dalam segmen ketiga. Dalam segmen ini, saya akan bercerita sedikitlah tentang apa yang berlaku, iaitu ini. Seorang sahabat His, dia sekarang ni tengah koma. So His sebenarnya affected lah emotionally sebenarnya. Sumpah video ni pasal konten lain. Kau faham? Sumpah aku buat research pasal benda lain. Tapi sebab something else happened in my life. So aku rasa aku tengoklah aku edit video ni macam mana, okay? Mungkin dengan cara aku bercakap kat kamera ni aku boleh I can release everything. Sebab I've never actually deal with this emotion. Boleh ke aku unboxing sampai menangis? Sebab aku tak pernah lah jumpa YouTuber unboxing sampai menangis. Sebab aku rasa I've never dealt with my feelings kot. That's why aku susah nak deal with this. Dan kalau korang rasa macam alah His ni kuat menangis, kau menangis sebab kau nak dapat views lah tu. Suka hati kau. Sumpah suka hati kau. Sebab aku buat ni bukan untuk engkau suka kat aku pun. Aku buat ini untuk membantu orang lain. So whatever it is that you think about this content, lantak kau. I don't care, to be honest with you, ya. Tapi saya mahu bagi tahu dekat sini yang anda semua tidak keseorangan, ya, especially time pandemic macam ni yang ramai orang
meninggal dunia, dan saya yakin akan ada orang-orang yang tengok video ni yang merasakan macam menangis itu adalah sifat lemah. Kau ni tak kuat, kau ni lembik. Sebab hari tu aku bagi talk dekat UniKL punya students melalui IG live. Lepas tu biasalah kalau kita buat IG live kan boleh nampak komen-komen tu naik. Dan talk tersebut kita bercakap tentang mental health. Tapi yang muncul komen dekat bawah tu pun satu masalah juga. Generasi sekarang ni semua lemah jiwa, lembik, sikit-sikit nak menangis. Macam tu. Dia cakap macam tu seolah-olah nak support Haze lah. Tapi itu pun aku still tak agree. Sorry, aku tak sempat nak screenshot sebab aku tengah bercakap. Aku just nampak je benda tu lalu. And I swear to God, benda tu happen. Bukannya aku buat cerita nak buat apa kan. It doesn't benefit me. Dia macam ni, Makcik, if you're watching this, makcik, here's the thing. Makcik dulu, masa muda remaja pun, ya, bila terjatuh, tersungkur, bila disakiti dan sebagainya pun menangis juga, lemah juga, lembik juga. Kenapa kami tak boleh? Kenapa kami tak boleh rasa sakit? Kenapa kami tak boleh nak menangis? Kenapa kami tak boleh, just succumb to our weakness sekejap supaya kita orang boleh belajar daripadanya? Bukankah benda tu hipokrisi? Bagi sedikit konteks lah kepada anda semua, kawan Haze tu. Haze pernah cerita pasal beliau dekat konten-konten yang lain. Contohnya ini. Waktu sekolah, Haze hampir nak bunuh diri sebenarnya. Dari sekolah asrama kan. Lepas tu ada satu cikgu ni, nama dia Seputra. Seputra tu dia buat macam satu kelab, macam drama, buat teater macam tu. Kelab tu yang selamatkan aku sebenarnya. Sebab malam-malam kita Haze boleh lari daripada kena bully untuk pergi training drama, training teater. So dia adalah cikgu saya dan cikgu itu adalah seseorang yang memberikan impact yang begitu besar tentang kehidupan saya. So naturally I become sad lah. Ada satu terminologi ni lah yang aku terbaca dan aku terbuat secara tidak sengaja. Nama terma itu adalah mental compartmentalization. Compartmentalize, mental lah. Cuma orang yang anti-vax je tak ada mental, dia sakit mental. So yang compartmentalization tu maksudnya pembahagian. Dia berlaku sekiranya kita terpaksa mengenepikan perasaan kita yang sebenar untuk buat sesuatu yang memerlukan fokus pada masa tersebut. Sebagai contoh, Haze terbuat tahu benda ni. Aku buat unboxing. Ini Iqra Lamb. Aku buat unboxing hari tu. Tapi aku unboxing sambil aku menangis-nangis. Company ni bagi dekat Haze untuk Haze review dekat you all. Nak tunjuk dekat you all. Nanti Haze tunjuk Iqra Lamb tersebut. Menjadi seorang content creator macam saya, ini adalah kerja saya ya. Sesetengah benda saya kena paksa diri saya untuk buat juga dan kena fokus kepada the task at hand. Walaupun saya tengah sedih, saya kena pura-pura saya tak sedih untuk teruskan kerja. Macam saya dulu jadi host dekat Motiviral. Sepanjang 4 tahun Motiviral tu bersiaran, pernahlah dalam 3 kali saya sentiasa mendapat berita yang menyakitkan hati, menyedihkan, benda-benda yang boleh mengganggu emosi untuk saya shoot. Berita-berita itu akan datang kepada saya beberapa minit sebelum saya shoot. So, macam mana saya boleh fokus terhadap perkara tersebut? Itulah maksudnya mental compartmentalization. Sebagai contoh, dalam video ni saya ada terbuat benda tu. Korang akan nampak Haze bertukar mood daripada sedih tak isak-isak, tiba-tiba macam jadi normal balik. So, let me start. Okay. Okay. So guys, macam ni lampu dia. Garam ke? Bukan, gila, di plastik. Sumpah aku ingat dia garam. Apa benda aku buat ni? Ada remote. Ada nama aku lah. Hizman Huzi. Ini untuk apa? Ini untuk ini untuk remote. Macam tu konsep kehidupan dia. Okey. Wah, Haze boleh tukar-tukar emosi macam tu mesti fake. Macam tu tak suka hati kau lah nak cakap aku fake. Ia juga berlaku kepada anda semua. For example, yang paling tepat sekali adalah jika anda pernah kehilangan ibu ataupun bapa and korang yang kena handle kematian mereka. Kan kalau orang meninggal dunia ada banyak benda yang kita kena buat. Kena pergi balai polis, kena ambil laporan dekat hospital, kena settle dengan insurans, booking tanah kubur, lepas tu nak kena inform ahli keluarga. Banyak banyak benda
nak kena buat bila seseorang itu meninggal dunia. Kau rasa seseorang ketua keluarga tu, yang contohnya saya anak sulung, jika apa-apa berlaku dekat mak ayah saya lah yang kena bertanggungjawab. Kau rasa saya ni ada ke masa untuk bersedih? Tidak. Kita akan jadi ketua keluarga yang baru sekiranya berlaku apa-apa kepada ayah kita. Kita tidak akan ada masa untuk entertain kita punya kesedihan sendiri. I have been mental compartmentalizing aku punya issues, aku punya kesedihan tersebut. Is the issue, is your emotion being handled? Masih lagi tidak. Sebab aku tak address benda tu. Jadi apa yang berlaku adalah limpahan air mata yang bagi saya adalah keterlaluan dan juga melampau. Sebab ianya telah terpendam selama 5 hingga 6 hari. Pelajaran je dekat sini tuan-tuan dan puan-puan adalah apa? Kita kadang-kadang tu, kita tak ada privilege untuk rasa bersedih walaupun sesaat. Tetapi kita perlu ambil seketika untuk menyelesaikan emosi kita. Persoalan yang seterusnya adalah macam mana saya handle. Saya meluahkan perasaan, melempiaskan semua rasa kesedihan kepada kamera. Dia punya release tu lebih best sebab tak ada orang reply balik benda-benda yang tak pandai. Sebab kadang-kadang bila kita luahkan perasaan, kan, ada setengah orang tu dia acak-acak je tau. Dia macam tahu dia boleh bagi nasihat seperti Mufti Meng. Kadang-kadang, tapi bila dia reply, dia cakap kat kita tu menyakitkan hati hakikatnya. Jika anda memegang watak sebagai pendengar, a listener, sometimes you just shut up and listen. Do not reply anything. Yeah? Especially when you think you know what you're doing, actually you don't. Tetapi yang bodohnya dekat sini adalah, ini aku baru perasan tadi, like berapa minit tadi. Yang bodohnya dekat sini adalah buka kamera dengan tujuan untuk mengadu kepada orang. Tapi sebenarnya efek dia masih lagi akan sama kalau aku mengadu dekat sejadah. Sebab hakikatnya dekat sini adalah, apa yang meriliskan kesedihan aku adalah aku bercakap kepada orang yang bakal mendengar tanpa orang tu reply balik kepada aku. Samalah juga kalau kita berdoa minta ketenangan diri dekat atas sejadah. Sama je. Tetapi itulah, aku ni kan kadang-kadang kan, aku kan kononnya dah berhijrah, hidup beragama bagai. Tapi kadang-kadang benda yang basic macam tu pun aku boleh lupa. Sebab itulah manusia ini memang perlukan peringatan senantiasa. Yang mendengar ini, yang melalui kecelaruan perasaan, bukan sebab korang gedik, bukan sebab korang lemah. Perasaan itu adalah perasaan yang baru dan korang tak pernah tahu ataupun belajar nak handle benda tu sebab ialah nama pun baru. Nanti kita dah tua, perasaan macam-macam nanti kita dah pernah rasa, nanti kita tegap lah, nanti kita punya jiwa tu sekarang ni biasalah lemah sebab kita muda. Faham? Tidak apa. Allah ada. Ya? Allah ada. Kau mengadu je lah dekat situ, dan aku yakin kita mengadu dekat Allah itu akan bantu kita. Jangan jadi macam aku, pergi mengadu dekat kamera seolah-olah manusia seperti anda semua itu boleh sembuhkan kawan Hiz yang tengah sakit sekarang. Segala kesulitan yang anda semua ada, insya-Allah Allah ada, Allah dengar. Segala kesulitan dan kesedihan yang anda ada, jangan risau, Allah ada, Allah dengar. Inilah Iqra' Lam tu. Hiz letak kat sebelah tepi katil. Jangan tegur lah, aku punya katil tu tengah serabut sekarang. Aku berbaring-baring tadi. Inilah Iqra' Lam tu. Yang aku ingat ini lampu yang dia buat daripada garam tu, yang aku pergi jilat padahal plastik tu. Okay, korang harus faham sesuatu. Aku hanya akan review benda-benda yang aku rasa beneficial kepada orang ramai. So kalau benda tu macam tak apa-apa, aku memang tak ambil review tersebut lah. Tapi obviously lah, nama pun Iqra' Lam, takkanlah benda tu tak beneficial. Tetapi aku terkejut lah. Aku ingatkan Iqra' Lam ni akan baca Quran je tanpa aku faham maksud. Sebab aku ni jenis orangnya baca Quran, faham maksud dan juga kaji dengan sedalam-dalam boleh. Nampak tak? Dia ada app dia tau. Tu nampak Quran Speaker. Okay, so sekarang ni kita turn on. Syekh Muhammad Siddiq Al-Mishawi. So dia semua is controlled by the app ataupun controlled by, kau nampak tak yang remote control tu? So dekat, kalau kau tekan ni, dia boleh baca surah-surah. Kau boleh pilih lah surah-surah apa kau nak. Ini maksudnya The Woman, maksudnya surah An-Nisa, macam tu. The Family of Imran tu maksudnya The Ali Imran. The Cow Al-Baqarah. By the way, benda ni ada translation. Macam tu. Sekejap kita dengar translation sekejap. Translation bahasa Rusia lah tiba. Al-Lughatul Somalia. Somalia. Portion.
اللغة الماليزية Al-Lughatul Malaysia. dan buah zaitun demi Gunung Sinai. Nasiblah baik waktu aku menangis-nangis unboxing Iqra' Lamb ni, aku tak buka je dia punya MP3 ni sebab MP3 ni lagu nasyid je. Lagu nasyid. Jap.